Korang mesti pernah dengar kan nama Tok Gajah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan pria-pria sejarawan. Dan ini hasil pembincangan kami. Korang mesti pernah dengar kan nama Tok Janggut? Tok Janggut juga merupakan seorang pahlawan yang juga menegakkan hak-hak orang Melayu seperti Mat Kilau. Namun, Mat Kilau pahlawan daripada negeri Pahang. Tapi Tok Janggut pula pahlawan dari negeri Kelantan. Tok Janggut juga pernah menentang British semasa diorang jajah di sini. So, kisah Tok Janggut ini tidaklah kurang hebat seperti Mat Kilau. Dikatakan juga Tok Janggut tidak dibunuh, yang dikebukan oleh pihak British. Jadi, kalau korang nak tahu cerita dari kumpulan kami ini, mari kami ceritakan. So, let's get started. Tok Janggut atau nama sebenarnya Haji Mat Hassan bin Munas. Dia dipanggil sebagai Tok Janggut disebabkan janggutnya yang panjang sehingga ke paras dada. Dia juga dilahirkan pada tahun 1853 di Kampung Jeram, Pasir Putih, Kelantan. Ayahnya dahulu adalah seorang panglima istana. Jadi masa kecil dulu, dia banyak habiskan masanya di istana. Dia juga telah mendapat pendidikan pondok di Kelantan dan juga di Mekah. Semasa dia belajar di Mekah, Tok Janggut pernah berguru dengan ramai ulama, termasuklah Tok Paloh. Selain itu, Tok Janggut juga pandai silat, jadi dia juga seorang guru silat. Selepas penjajahan Bangkok 1902, British telah mengambil campur tangan dalam pentadbiran negeri Kelantan. Dia telah mengeluarkan cukai yang sangat mahal kepada penduduk dan membebalkan penduduk. So, siapa yang membeli tanah di tanah British ini akan dikenakan cukai seperti cukai tanah dan haiwan. So, apabila penduduk tanya kenapa cukai ini mahal sangat, maka British cakap cukai ini untuk kewangan. Manakala penjabat cukai ini sangat jauh dan mengambil selama 3 hari dalam berjalan kaki. So, siapa yang tidak membayar cukai dan tertangkap akan dikenakan hukuman. So, disebabkan masalah-masalah yang timbul ni, orang-orang kampung ni, dia pun bermesyuaratlah dengan Tok Janggut. Sebab diorang ni nak cari jalan penyelesaian untuk masalah-masalah ni. So, daripada hasil bermesyuarat tu, diorang ni pun dapatlah satu idea. Diorang ni akan bersepakat untuk menentang British ni. Dengan cara, diorang akan menolak segala perintah daripada British. Maksudnya, British ni suruh buat tu, diorang tak akan buat langsung. Sebab apa kan guys? Sebab ini kan tanah diorang. Tanah Kelantan, tanah Melayu, bukan tanah British. Jadi buat apa diorang nak keluar, buat apa diorang nak ikut cakap diorang kan? Dah lah ikut cakap orang luar, menyusahkan diorang pula tu. Okay, lain pun kalau korang nak tahu, sebenarnya orang-orang kampung ni pun diorang dah penat tau melayan sistem cukai British yang melampau ni. So, disebabkan itulah diorang ni bersepakat dan bersatu padu untuk melawan British. Dalam masa yang pada sama juga, British ni diorang dah melantik seorang pegawai daerah yang bernama Abdul Latif. Ingat Abdul Latif. Abdul Latif ni dia telah dilantik dan menjadi pengutip cukai serta menangkap orang-orang yang tidak mahu membayar cukai. Jadi pada satu hari Abdul Latif ni pun dia berhasrat tau. Dia berhasrat untuk menangkap Tok Janggut. Sebabkan pada pendapat dia sebenarnya Tok Janggut ni lah yang telah menghasut orang-orang kampung supaya tak nak bayar cukai. Jadi pada hari kejadian dia nak menangkap Tok Janggut ni, dia dah menghantar satu pasukan polis yang diketuai oleh Sarjan Sulaiman. Jadi pada satu hari ni, Sarjan Sulaiman ni pun bergeraklah ke bandar ke kampung Tok Janggut ni. Tapi Sarjan Sulaiman ni dia tersilap hari. Sebab apa guys dia tersilap hari? Sebab masa dia pergi kat kampung Tok Janggut ni dia tengah adakan perhimpunan dengan orang-orang kampung.
Orang kampung pula lebih kurang seramai 1,000 orang. Dah lah 1,000 orang. Sangat ramai. Lepas tu lengkap dengan bersenjata. Jadi Sarjan Sulaiman punya pasukan ni pun dia pun terketar-ketir. Dia macam nak serang ke tak nak, nak serang ke tak nak. Jadi kalau dia berfikir kalau dia serang mesti dia akan terkorban. Jadi dia orang berunding. Taklah berunding, dia kira macam cakaplah kat Tok Janggut ni. Dia bagi kat Tok Janggut. Tok Janggut, kita orang ni datang nak tangkap kau. Lepas tu Tok Janggut pula cakap, okey, aku akan ikut korang. Janji korang tak serang aku punya kampung. Lepas tu okey, lepas tu Tok Janggut pun berkata lah, okey, aku ikut korang. Tapi masa masa tengah berjalan tu kita kena bincang pasal isu cukai. Lepas tu masa tengah berjalan tu Tok Janggut ni dia berkata bapak ni dia bercakap dia cakap dia nak jalan sebelah Sarjan kan. Lepas dia cakap macam tu, Sarjan tu cakap dia tak nak. Lepas tu dia suruh si Tok Janggut ni, si Tok Janggut pula, Tok Janggut ni jalan depan orang. Lepas tu Tok Janggut ni rasa macam tak selesa sebab dia rasa macam dia dikawal supaya tak melarikan diri. So lepas tu Tok Janggut pun bunuhlah si Sarjan Sulaiman ni sampai dia mati. Dan berlakulah pergaduhan dekat situ. So dan dari situlah berlakunya peperangan di Pasir Putih. Tok Janggut dan pengikut dia ni pergi ke Pasir Putih untuk berjumpa dengan Latif. Jadi sebenarnya tapi Latif ni dia dah larikan diri dengan tentera-tentera dia pergi ke Kota Baru untuk meminta bantuan sebab dia dah tahu kan si Sarjan Sulaiman dah kena bunuh. So bila Tok Janggut dah tahu yang si Latif dengan dia punya tentera-tentera dia tu dah larikan diri, so diorang pun astaghfirullahalazim, azan pula. Okey, sabar sekejap sekejap lagi sambung. Okey, dah habis azan dah. Okey, so lepas dari tu Tok Janggut dah tahulah kan si siapa nama tu Latif dengan pengikut dia dah lari dari Pasir Putih tu. So diorang pun ni tu ambil alih Pasir Putih tu. Dah ambil alih Pasir Putih tu, Tok Janggut sebagai ketua menteri dan Tengku Besar Jeram sebagai raja. Kejadian ni sebenarnya sebenarnya dirisaukan lah oleh pihak Istana British pula, Istana Kota Baru, sebab diorang dah jamin dekat British ni yang Kelantan takkan ada huru-hara. Tapi bila Tok Janggut dah buat hal, dia pergi halau Abdul Latif tu. Lepas tu dia jadi masalah timbul kat situ. Jadi pihak Istana Kota Baru ni menghantar utusan untuk berjumpa dengan Tok Janggut dengan Tengku Jeram ni tadi. Tapi Tengku Jeram ni tak nak. Melainkan dia explain kenapa diorang buat benda tu. Diorang buat benda tu bukan sebab nak dahaka, tapi diorang cuma nak halau Latif sebab dia suka menindas warga-warga Pasir Putih ni. So Sultan pun suruhlah dia punya bukan rakyat tapi orang-orang dia untuk tangkap Tok Janggut ni dengan pengikut-pengikut dia atas alasan mendahaka. Bukan takat tu je, sesiapa yang dapat tangkap Tok Janggut dengan pengikut-pengikut dia, diorang akan dapat reward. Tapi sebenarnya British tu tak yakin pun dengan Sultan ni, sebab bagi diorang Sultan ni masih lagi berlemah lembut dengan Tok Janggut ni.
Jadi British ni pun hantarlah tentera dia seramai 239 orang pada 3 Mei 1915. Jadi tentera ni dia hantar untuk menangkap Tok Janggut. Lepas tu Tok Janggut dengan pengikut dia pun larilah, menyembunyikan diri. Seminggu kemudian tentera British ni pun berundur diri dari Pasir Putih ni, dan diorang pun berpindah ke Singapura. So lepas tu bila British dah tahu Tok Janggut ni dia dah menguasai Pasir Putih ni balik, diorang pun hantar balik tentera-tentera diorang. Tapi bukan tentera yang 239 orang tadi tu. Ni dah hantar tentera Sing pula. Jadi bila sampai je tentera Sing ni dekat Pasir Putih tu, diorang disuruh untuk membakar rumah-rumah penduduk kampung Pasir Putih tu lah. Jadi disebabkan perbuatan British yang sangat melampau, membuat kata Janggut ni sangat marah. Yalah, siapa je tak marah weh. Datang kampung orang, lepas tu suka-suka hati yang bakar kan. Lepas tu Tok Janggut ni pun seranglah balik. Dia serang dengan cara menyerang kemah dorang ni. Tapi kalau serang direct time awal pagi ke tengah hari ke, confirm mati kat situ tu kan. Tapi Tok Janggut ni pun bijak lah, dia pandai. So dia serang tentera Sing ni pada pukul 3 pagi. Sebab pada pukul 3 pagi tu kan tentera British ni tengah tidur kan. So diorang pun serang lah tentera British ni. Diorang serang habis lah, mati semua kan. Dah mati tu, bila dah mati tu, British pun tahu yang tentera diorang dah kena serang balik sampai mampus. Astaghfirullahalazim. Sampai mati. Lepas tu diorang ni pun tak puas hati lah. Diorang pun carilah Tok Janggut ni sampai diorang jumpa. Bila diorang dah jumpa Tok Janggut ni, diorang jumpa Tok Janggut ni dekat rumah Hatib Abu Bakar sedang bersembunyi. So dekat rumah Khatib Abu Bakar ni lah Tok Janggut ditetak sampai mati. Kemudian mayatnya dibawa ke Kota Baru dan ditayangkan di tengah-tengah Padang Merdeka. Di tengah-tengah Padang Merdeka, kakinya dia digantung, kakinya di atas dan kepala di bawah. Okey, lepas tu kemudian dia dikebumikan di Pasir Pekan Tumpat, Kelantan. Tapi ada kabar angin yang mengatakan itu bukan mayat Tok Janggut, kerana ada yang percaya penjajah ni dia suka mengolah cerita. Lagipun sejarah kita ni banyak yang dah diolah oleh mereka untuk menampakkan mereka ni hebat. Cucu sepupu Tok Janggut iaitu Ustaz Asrul Wan Husin mengatakan Tok Janggut atau nama sebenarnya Haji Mat Hassan Mawas, sebenarnya dia cedera di sebelah bahu kirinya saja. Ketika bahunya cedera ketika pertempuran dengan British pada 24 Mei 1915. Mengikut kata Ustaz tadi itu, cerita Tok Janggut diusung ke Kota Baru itu adalah hanya sebuah rekaan. Itu hanya sebuah rekaan untuk menakutkan rakyat Malaysia saja. Kalau diikutkan gambar yang penjajah ambil yang disebar tu, muka Tok Janggut tak macam seorang Melayu pun, tapi lebih pada bangsa Sikh, gambar yang disebarkan oleh British tu.
Alright guys, itu sahaja perkongsian daripada kami tentang Tok Janggut. Sedikit sebanyak sejarah yang terjadi dekat dia. Assalamualaikum, bye-bye. Ni kan boleh zoom besar sikit. Waduh. Ya. Tok Gajah ni pun Tok Gajah.